Hai, saya Fatih Syazana binti Mustafa dengan nombor matrik 17 DHF 20F1018. Nama saya Norma Zati Izwani binti Muhammad Amdan, nombor matrik 17 DHF 20F1002. Assalamualaikum, nama saya Nurliana binti Muhammad Mahfud, 17 DHF 20F1022. Nama saya Nur Fatia binti Ashraf, nombor matrik ialah 17 DHF 20F1028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Syurali binti Badrun, nombor matrik 17 DHF 20F1032. Baiklah, di sebelah kanan saya akan menunjukkan isi kandungan berkenaan sukan Scrabble yang telah kami huraikan. Isi kandungan yang pertama ialah maksud Scrabble, iaitu definisi Scrabble dan juga tujuan permainan Scrabble ini. Yang kedua, sejarah Scrabble, asal-usul Scrabble dan juga pencipta pertama membuat Scrabble. Yang ketiga, harga belian Scrabble dan juga aplikasi Scrabble Go. Dan yang keempat, bahan dan fungsi dalam Scrabble. Dan yang kelima, peraturan tata cara permainan, iaitu nilai jubin dan juga kotak premium. Dan yang akhir sekali, yang keenam, tunjuk cara bermain menggunakan aplikasi Scrabble Go. Di akhir pembentangan, kami akan menunjukkan video bagaimana kami menggunakan aplikasi Scrabble Go. Maksud Scrabble. Scrabble adalah satu permainan yang menyeronokkan yang menggunakan bahasa dan kamus standard. Pemain haruslah menjarikan mata dengan meletakkan jubin masing-masing yang mengandungi satu huruf ke papan permainan yang dibahagikan kepada grid 15 x 15 kotak. Tujuan permainan adalah untuk mendapatkan mata tertinggi dengan menyusun huruf untuk membentuk satu perkataan yang menghubungkan dengan salah satu huruf pihak lawan yang dibuat. Untuk bermain permainan ini, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya 1 hingga 4 pihak lawan. Apabila bermain, anda dapat membuat kata atau perkataan, mengumpul mata, mencabar lawan dan juga menukar huruf jika dipaksa. Sementara itu, pengadil akan mengira semua mata pemain untuk menentukan pemenang permainan ini. Kita pergi kepada sejarah Scrabble. Permainan Scrabble mulanya diciptakan pada tahun 1938 dengan nama Criss Crosswords oleh seorang jurutera bernama Alfred Moshe Butts. Alfred Butts menghasilkan sendiri permainan ini dan menamakannya kepada berbagai perusahaan mainan besar, tetapi ianya tidak berjaya. Permainan ini merupakan penyempurnaan dari permainan Lexico yang diciptakannya terdahulu, tetapi dilengkapi papan permainan dan cara bermainannya seperti terkesilang kata. Pada tahun 1948, James Brunner yang berasal daripada Newtown, Connecticut membeli hak menghasilkan permainan Criss Crosswords dengan janji membayar satu royalty kepada Butts daripada setiap unit yang terjual. Brunner menamakan semula permainannya sebagai Scrabble, sebuah kata dalam bahasa Inggeris yang bererti meraba-raba mencari. Pada tahun 1993, Brunner menjual hak penghasilan permainan Scrabble kepada Selco and Writer kerana kapasitas produksi tidak mampu lagi memenuhi permintaan. Scrabble mula dipasarkan oleh J.W. Spear and Sons pada tahun 1955. Di slide seterusnya mempunyai dua jenis Scrabble. Yang pertama, Scrabble original yang bermula daripada harga RM11.90 hingga RM21.90. Yang kedua, kita juga boleh bermain di atas talian dengan menggunakan aplikasi Scrabble Go. Boleh muat turun daripada Google Store ataupun Apple Store. Bahan dan fungsi yang terdapat dalam permainan Scrabble, iaitu yang pertama ialah papan permainan Scrabble yang terdiri dari sel-sel di grid persegi. Papan Scrabble selebar 15 sel dengan tinggi 15 sel dan juga jubin Scrabble sesuai di dalam satu sel dan juga sel yang lain. Yang kedua adalah rak. Di sinilah huruf terpilih ditempatkan dan di mana kata dibentuk sebelum memasukkannya ke papan Scrabble. Terdapat 4 rak untuk diagih kepada 4 pemain. Yang ketiga, jubin Scrabble. Scrabble dimainkan dengan tepat 100 jubin dan 98 jubin ini mengandungi huruf di atasnya. Sementara ada 2 jubin kosong yang dapat anda pilih huruf apapun semasa bermain. Yang kelima pula ialah nilai jubin.
nilai Jubin, kalau kita dilihat di sebelah kanan saya akan menunjuk bagaimana kita ingin mengira setiap huruf itu. Baiklah, kalau Jubin itu kosong, tiada mata yang akan dikira, manakala huruf A, E, I, L, N, O, R, S, T dan U akan mendapat satu mata, D dan juga G akan mendapat dua mata, B, C, M dan P akan mendapat tiga mata, F, H, V, W dan Y akan mendapat 4 mata, manakala K akan mendapat 5 mata, J dan juga X akan mendapat 8 mata, manakala Q dan Z akan mendapat 10 mata. Okey, saya akan sambung tentang jenis kotak premium dalam permainan Scrabble game. Okey, yang pertama, double letter score. Maksudnya, nombor blok yang berada di atas kotak premium ini akan digandakan sebanyak 2 kali untuk semua huruf yang telah disusun. Okey, yang kedua, double word score. Maksudnya, apabila salah satu nombor blok di atas kotak premium ini akan digandakan sebanyak 2 kali. Okey, yang ketiga, triple letter score. Maksudnya, nombor blok yang berada di atas kotak premium ini akan digandakan 3 kali untuk semua huruf yang pemain telah susun tadi. Dan yang terakhir, triple word score. Maksudnya, apabila salah satu nombor yang berada di atas kotak premium ini akan digandakan sebanyak 3 kali. Okey, jom kita teruskan untuk tunjuk cara permainan Scrabble game dalam aplikasi Scrabble Go. Jika pemain misalnya menggunakan perkataan nil untuk diletakkan di atas kotak premium, maka N untuk satu markah, A untuk satu markah, I untuk satu markah dan L untuk satu markah, dan pemain pemula akan mendapat 2 kali ganda markah, maka jumlahnya menjadi 8 markah. Seterusnya, jika pemain menggunakan perkataan MS, maka A untuk satu markah, M yang diletakkan di atas double letter akan digandakan dengan 2, maka 6 markah, E bersamaan 1 markah, S bersamaan 1 markah, dan jumlahnya pemain kedua akan mendapat 9 markah. Seterusnya, jika pemain menggunakan perkataan polite di atas kotak premium, maka P yang menggunakan kotak kosong, maka tiada markah yang akan diperolehi. Manakala O dan juga I yang berada di atas kotak double letter akan digandakan sebanyak 2 markah. Dan yang lainnya akan mendapat 1 markah bersamaan dengan keseluruhan ada 7 markah. Dan dicampur dengan markah sebelumnya akan mendapat 15 markah untuk keseluruhannya. Seterusnya, pemain menggunakan huruf N untuk 1 markah, E untuk 1 markah dan T untuk 1 markah tetapi diletakkan di atas kotak triple letter dan menjadi 3 markah. Dan markah keseluruhan 5 markah yang dicampur dengan 9 markah dan pemain mendapat jumlah sebanyak 14 markah. Seterusnya, pemain menggunakan huruf T untuk 1 markah, A untuk 1 markah yang diletakkan di atas kotak triple letter, maka menjadi 3 markah, dan R mendapat 1 markah, maka jumlahnya menjadi 5 dan keseluruhannya mendapat 20 markah. Sarah menggunakan 3 huruf iaitu D, O dan S untuk membentuk perkataan dos. Jumlah mata yang berjaya dihasilkan ialah 4 mata. Ini kerana huruf D 2 mata, O 1 mata dan S 1 mata. Untuk huruf D didarabkan dengan 2 kerana huruf D terletak di kotak double word. Jumlah untuk kesemua huruf yang dibuat ialah 8 mata. Liana menggunakan 4 huruf iaitu R, O, C dan K untuk membentuk perkataan rock. Jumlah mata yang berjaya dihasilkan ialah 10 mata. Ini kerana huruf R 1 mata, O 1 mata, C 3 mata dan K 5 mata. Untuk huruf O didarabkan dengan 2 kerana huruf O terletak di kotak double word. Jumlah untuk kesemua huruf yang dibuat ialah 20 mata. Seterusnya, Sarah menggunakan 3 huruf iaitu huruf D, I, T untuk membentuk perkataan did. Jumlah mata yang diperolehi oleh Sarah ialah 4 mata. Ini kerana huruf D 2 mata, I 1 mata dan T 1 mata. Seterusnya, menggunakan perkataan care yang terdiri daripada huruf C, A, R dan E. Jumlah mata yang berjaya dihasilkan ialah 12 mata. Ini kerana C 3 mata, A 1 mata, R 1 mata, E 1 mata. Untuk huruf A didarabkan dengan 2 kerana huruf A terletak di kotak double word.
Seterusnya, Sarah menggunakan perkataan but yang terdiri daripada huruf B, U dan T. Jumlah mata yang berjaya dihasilkan oleh Sarah ialah 5 mata. Ini kerana B 3 mata, U 1 mata dan T 1 mata. Pemain seterusnya iaitu Liana meletakkan huruf Q dan yang bernilai 10 markah dan juga I yang bernilai 1 markah. Huruf Q diletakkan di atas kotak premium iaitu double words di mana keseluruhan markah QI akan digandakan dengan 2. Jadi keseluruhan markah QI ialah 22 markah. Sarah meletakkan huruf O and Y di mana huruf O bernilai 1 markah, huruf N bernilai 1 markah dan juga huruf Y bernilai 4 markah. Huruf O berada di atas kotak premium TL iaitu triple letter di mana huruf O akan digandakan 3. Jadi markah untuk huruf O ialah 3 markah. Jadi keseluruhan markah untuk perkataan PONY ialah 8 markah. Liana meletakkan huruf LA di mana huruf L bernilai 1 markah, huruf A bernilai 1 markah dan juga huruf Y bernilai 4 markah. Huruf L berada di atas kotak premium DW ataupun double words di mana keseluruhan huruf akan digandakan 2. Jadi keseluruhan markah untuk perkataan LAY ialah 12 markah. Sarah meletakkan huruf NU di mana huruf N bernilai 1 markah, huruf U bernilai 1 markah dan juga huruf B bernilai 3 markah. Huruf N berada di atas kotak premium DW iaitu double words di mana keseluruhan huruf akan digandakan dengan 2. Jadi keseluruhan markah untuk perkataan NUB ialah 10 markah. Liana meletakkan huruf WALE di mana huruf W bernilai 4 markah, huruf A bernilai 1 markah, huruf L bernilai 1 markah dan juga huruf E bernilai 1 markah. Huruf A berada di atas kotak premium TL iaitu triple letter di mana huruf A akan digandakan 3 kali. Jadi markah untuk huruf A ialah 3 markah. Keseluruhan markah untuk perkataan WALE ialah 9 markah.